Start kena musibah macam ni, siapa tak sedih kan? Orang kata seorang ibu kan nak tengok macam mana rupa anak. Last saya tengok dia lebih kurang dalam umur dia 7 bulan lebih. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Taiping, Perak. Bersamamu ke Taman Saujana Jaya untuk merakam kisah kehidupan Irwan Fadli Kamarudin, 35 tahun, dan isterinya Nur Faiza Fazail, 33 tahun. Nur Faiza mengalami penyakit jarang jumpa iaitu Steven Johnson Syndrome atau SJS yang mengakibatkan kulit pada keseluruhan badannya melecur. Hasil pemeriksaan pakar perubatan mengesahkan kesan daripada penyakit ini, sistem imun badan Nur Faiza menjadi lemah dan penglihatannya semakin kabur. Menurut Irwan, Nur Faiza mula mengalami simptom penyakit ini selepas beberapa bulan melahirkan anak bongsunya pada Ogos 2021. Rumah tangga Irwan bersama Nur Faiza didirikan lebih sedekat lalu. Mereka bersyukur kerana dikurniakan 3 orang cahaya mata, Muhammad Irwan Falihin 11 tahun, Nurul Fatin Alia 8 tahun dan Muhammad Irwan Farhan 3 tahun. Sebagai ketua keluarga, Irwan bertanggungjawab mencari rezeki, namun semuanya terbatas setelah penyakit ini menimpa isterinya. Pada mulanya kita sebagai seorang ibu dan seorang isteri, siapa yang tak sedih? Sebab selama ni kita buat ada kerja harian, mencari rezeki dekat luar, melakukan kerja harian, masak dekat anak-anak, apa semua tu, uruskan anak-anak. Tiba masanya tak boleh buat tu, lepas tu kita nak mengalami dunia, orang kata dunia kedua adalah sekarang ni lah, dunia yang tak nampak. Orang kata agak sukar lah untuk kita nak buat. Sedih tu memang tetap sedih, tapi perjuangan hidup tu kena teruskan juga. Irwan perlu menggunakan ubat titis mata khas yang disyorkan oleh pakar perubatan bagi memulihkan penglihatan isterinya yang kini tinggal 5% sahaja. Menurut Irwan, setiap 2 minggu sekali, dia akan membawa isterinya ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM Ceras untuk mendapatkan ubat titis mata khas ini. Dengan harga lebih RM800 sebotol, mereka mendapat bantuan perubatan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Saya reda dengan keadaan kehidupan yang saya alami sekarang ni lah. Tapi saya akan cuba tetap ikhtiar dan usaha untuk memulihkan keluarga. Sindrom Steven Johnson yang dialami menyebabkan kegatalan dan kulit muka Nur Faiza menjadi kering. Sabun antiseptik diperlukan untuk membasuh mukanya bagi mengelak daripada keadaan bertambah parah. Dia juga perlu membasuh tangan dan kakinya apabila diserang simptom ini. Selalu saya cakap, so ingat anak-anak lah kan. So ingat anak-anak, ingat keadaan kita. Dan masa sama ni, kita tak boleh nak harapkan orang semua kan. Terpaksa kita ni lah berfikir lebih positif lagi lah.
Anak bongsunya, Muhammad Irwan Farhan, seolah memahami ibunya tidak dapat melihat dengan sempurna. Tanda isyarat akan diberikan kepada ibunya apabila dia berasa lapar. Walaupun agak sukar untuk mempancuh susu, Nur Faizah tetap berusaha menyediakannya di dapur. Dia bersyukur kerana masih boleh melakukannya sendirian ketika suami keluar bekerja dan anaknya yang lain bersekolah. Start kena musibah macam ni, siapa tak sedih kan? Orang kata seorang ibu kan nak tengok macam mana rupa anak. Last saya tengok dia lebih kurang dalam umur dia 7 bulan lebih. Anak yang paling kecil tu sekarang dah 3 tahun. Beberapa tahun dah saya tak tengok. Saya pun tak tahu rupa dia macam mana. Hanya mampu pegang dan merasa seorang ibu kan mestilah nak tengok anak dia macam mana. Hanya mampu mendengar suara je dan sentuhannya. Saya reda dengan keadaan kehidupan yang saya alami sekarang ni lah. Tapi saya akan cuba tetap ikhtiar dan usaha untuk memulihkan keluarga. Ujian hidup yang ditakdirkan untuk Irwan dan keluarga sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha bagi mencukupkan keperluan hidup mereka. Dia sedar tanggungjawab sebagai suami dan sebagai seorang bapa mesti ditunaikan selagi mana dia mampu dan masih berupaya. Dengan pekerjaan sambilan ini, sedikit sebanyak dia dapat meringankan kos rawatan isterinya. Saya ambil dia bekerja sebab dia boleh bantu dapat pendapatan dia lah untuk menjaga isteri dia. Isteri dia pun tengah sakit kan. Tu saya bagilah peluang pekerjaan dengan kat dia. Supaya ada lebih masa flexibility lah untuk dia bekerja. Irwan yang bekerja sambilan di pasar Tupai Taiping mempunyai masa untuk menjemput anak-anak pulang dari sekolah. Muhammad Irwan Falihin dan Nurul Fatin Alia pelajar tahun 5 dan tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Aulong Taiping Perak. Masa perjalanan dari tempat kerja ke sekolah mengambil lebih kurang 15 minit. Sejujurnya saya cakap beban lah. Sebab sebelum ni saya boleh tunaikan kewajipan sebagai seorang isteri macam isteri orang lain kan. Boleh masak, boleh apa. Sekarang ni semuanya 100% dia. Anak sekolah semua dia. Kadang-kadang orang kata kita cuba. Walaupun kita tak nampak pun kita menganggap diri kita ni tak sakit. Kita cuba nak buat. Kadang adalah terantuk ke apa ke, kekuatan tu orang kata, semangat tu nak kuat tu kena tinggilah demi anak dan suami dan kebahagiaan rumah tangga kita kan. Menyediakan juadah tengah hari, Irwan memasak sup sayur dan telur goreng untuk keluarganya. Dia bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan. Walaupun perbelanjaan bulanan banyak digunakan untuk rawatan susulan isterinya, mereka masih mempunyai makanan untuk dijamah. Cukuplah sekadar juadah yang sedia ada. Bagi Irwan, dia amat bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Bagi Nur Faizah pula, musibah kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ujian daripada Yang Maha Esa. Muhammad Irwan Falihin, anak sulung dalam keluarga ini.
Setiap hari, dia akan membantu adiknya mengulang kaji pelajaran. Selain itu, Irwan juga meluangkan masa untuk membantu mereka. Irwan sentiasa berdoa semoga di suatu hari nanti cita-cita mereka akan tercapai. Ya, minta semua berjaya lah. Ya, berjaya. Orang kata daripada segi pelajaran. Ya, sebab saya nak ni lebih-lebih pun saya pun tak apa pandai sangat. Daripada segi pelajaran minta ni lah. Boleh lah semua. Irwan berkorban masa dan tenaga demi melihat isterinya akan sembuh seperti sebelum ini. Lantaran itu, dia juga menerima kerja sambilan sebagai penjual sayur. Setiap Isnin dan Jumaat di sekitar Pasar Simpang Taiping dan pada hari lainnya di Pasar Tupai. Dengan usaha ini, sekurang-kurangnya dapatlah menampung kos perbelanjaan harian keluarga mereka. Rasa amat tertekan jugalah. Daripada segi pengurusan kan, keadaan. Lepas tu kita daripada segi mencari rezeki lah kan. Sumber pendapatan sebelum ni berdua, ada lah yang cover kan. Ni bila kita seorang, semua kita ni jadi masalah lah. Mendengar kisah Irwan Fadli, syarikat Faiza Sdn Bhd berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Perak, Pegawai Pemasaran Cawangan Perak, Laila Hanim Ramli, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sdn Bhd, sesuai untuk Irwan sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey, Cik Irwan ni buku biografi daripada syarikat Faiza, mungkin boleh bagi panduan, bagi semangat untuk Cik Irwan mungkin nak memulakan perniagaan akan datang. Boleh bacalah nanti, tengok permulaan dia berniaga macam mana. Okey, ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza, mungkin boleh mengurangkan beban Cik Irwan sekeluarga ya. Rasa amat tertekan jugalah. Daripada segi pengurusan kan, keadaan. Lepas tu kita daripada segi mencari rezeki lah kan. Sumber pendapatan sebelum ni berdua, ada lah yang cover kan. Ni bila kita seorang, semua kita ni jadi masalah lah. Allah tidak akan membebani hamba-Nya, melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun Nur Faizah pasrah dengan ujian yang diberikan, dia tidak pernah jemu meneruskan kehidupan ini. Baginya, mungkin ada hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan. Keperitan hidup yang dialami keluarga Irwan juga mendapat perhatian pengerusi Biro Kebajikan Masyarakat Masjid Al-Hidayah Asam Kumbang Taiping, Badrul Abu Bakar. Dia amat bersimpati dan prihatin terhadap nasib yang menimpa keluarga Irwan. Di kesempatan ini, dia juga menyampaikan sedikit sumbangan wang tunai bagi pihak masjid.
Bagi Badrul, usaha murni yang dijalankan akan terus diusahakan daripada semasa ke semasa untuk membantu golongan yang memerlukan. InsyaAllah kami daripada Biro Masjid Al-Hidayah akan teruskan usaha murni di karya kami. Kami akan menyantuni apa-apa jemaah yang sedang sakit, seperti kami melawat di hospital. Kami akan datang ke rumah supaya kami tidak terlepas pandanglah apa yang terjadi kepada karya kami. InsyaAllah kami akan teruskan usaha murni ini daripada masa ke semasa, insyaAllah. Kelab Fisabilillah Taiping Perak ditubuhkan pada awal tahun 2021. Kelab ini menitik beratkan kebersihan penduduk setempat dan memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, pengerusi Kelab Fisabilillah Syahabuddin Asy'ari berbesar hati memberi sumbangan keperluan dapur. Semoga sumbangan ini dapat mengurangkan beban Irwan sekeluarga. Sebagaimana yang kita tahu, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih mulia dari yang menerima. Jadi kami di ujung-ujung usia ni memang nak memberi segala-galanya yang kami ada. Ada rezeki, ada fikiran, ada tenaga. Memang nak beri kepada semua orang yang memerlukan. Dengan ini, saya menyeru semua NGO dan siapa-siapa saja, tak kira agama, bangsa dan lain-lain, kita sama-sama membantu sesiapa yang memerlukan agar Malaysia dipenuhi dengan orang-orang yang baik hati untuk membantu orang lain. Turut sama meraihkan keluarga Irwan adalah pemilik restoran Lan City Burger Nur Azlan Hashim di Matang, Perak. Irwan sekeluarga dijemput untuk menjamu selera dan menikmati juadah makan malam di sini. Pelbagai juadah disediakan dan sememangnya membuka selera bagi menggembirakan keluarga ini. Saya berharap suatu saat nanti ada keajaiban pada Allah memberikan kesembuhan pada saya dan menjadi seperti insan lain yang melakukan kerja-kerja rumah seperti orang yang normal lah, buat kerja rumah. Itulah harapan saya. Harapan saya kau boleh nak terus majulah keluarga kan. Bila isteri dapat tengok, boleh bantu baliklah untuk urus kehidupan seharian. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan